Air sangat menakjubkan. Banyak ke kegunaan air kepada kita? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk air sebagai pelarut semesta dan pelarut bukan air. Objektif pembelajaran ialah menjelaskan tentang kegunaan air dan pelarut bukan air. Kriteria kejayaan: yang pertama, menyatakan kegunaan air; yang kedua, menerangkan kegunaan pelarut bukan air berserta contoh. Sekarang cikgu uji minda kamu dulu. Air ialah apa kerana boleh melarutkan hampir ke semua bahan? Cuba kamu jawab. Ya, jawapannya ialah pelarut semesta. Baiklah, yang kedua, larutan yang menggunakan air sebagai pelarut dikenali sebagai larutan apa? Okey, cuba kamu fikir sebentar. Ya, jawapannya ialah aqueous. Jadi, larutan yang menggunakan air sebagai pelarut dikenali sebagai larutan aqueous. Sekarang cikgu uji minda kamu lagi. Apakah kegunaan air? Jom kita belajar kegunaan air. Air adalah pelarut semesta. Boleh melarutkan hampir ke semua bahan, kan? So, di rumah kita guna air untuk apa? Digunakan untuk memasak makanan. So, sebelum kita masak, kita kena basuh dulu sayur-sayur yang ada ni. Okey, basuh apa lagi? Lauk pauk. Kita gunakan untuk masak, untuk mandi, okey, dan sebagainya. Okey, seterusnya air melarutkan deterjen yang digunakan dalam proses pembersihan. Okey, tak kisahlah untuk bersihkan baju. Okey, ini ialah deterjen ya. Deterjen yang digunakan untuk membasuh baju. Okey, boleh jadi basuh lantai, basuh kereta dan sebagainya. Baja boleh larut di dalam air dan diserap oleh akar tumbuhan. Okey, kamu tengok sini. Baja diletakkan di akar. So, baja boleh larut di dalam air dan diserap oleh akar. Kita letak baja dekat akar ya. Okey, so bila kamu siram, okey, kamu siram pokok. So, tadi apa yang berlaku kepada baja tu? Okey, dia pun larut di dalam air yang disiram tadilah ya, air yang diletakkan pada pokok ni. Jadi, setelah baja tu larut, maka bolehlah diserap oleh akar tumbuhan. Tengok pokok ni dah semakin membesar. Okey, faham ya? Okey, apa lagi kegunaan air? Okey, ianya digunakan dalam apa? Minuman ringan. So, minuman ringan dihasilkan menggunakan air sebagai pelarut. Okey, so nak buat minuman ringan, so nak letak pewarna, perisa kepada air ni. Alright, seterusnya air melarutkan bahan kimia dalam perubatan ya, untuk menyediakan ubat batuk. So, ubat batuk kamu dalam bentuk cecair tu perlukanlah air, ubat titis dan juga sebagainya. Cikgu, kenapa kita kena minum at least 2 liter air sehari? Soalan yang bagus, Danish. Baiklah, cikgu akan terangkan kepentingan ataupun kegunaan air pada tubuh kita. Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel badan kita. Ia mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Air sangat menakjubkan. Ia melembabkan oksigen untuk pernafasan kita. Selain itu, membantu pencernaan makanan, meningkatkan fungsi sistem saraf, membantu mengurangkan berat badan. Ia juga melancarkan peredaran darah. Sekarang kita belajar pula pelarut bukan air. Apakah pelarut bukan air ni sebenarnya? Okey, dia juga dinamakan pelarut bukan organik, okey, yang berasaskan karbon. Okey, ianya digunakan untuk melarutkan zat-zat terlarut yang tidak larut di dalam air.
Okey, ada yang tak larut dalam air, jadi kita kena guna pelarut bukan air lah. Apa ciri-cirinya? Dia mudah meruap. Okey, dan ianya digunakan dalam penyediaan bahan-bahan semburan seperti cat, minyak wangi dan juga racun serangga. Okey, contoh yang pertama apa? Okey, kita tengok alkohol. Ini ialah alkohol Okey, ni rajah dia. Ni alkohol. Okey, ni adalah alkohol. Kamu tengok kat sini Okey. Ni adalah alkohol. So, apakah ciri-ciri alkohol? Yang pertama ialah dia adalah cecair jernih yang berbau tajam. Okey, dia mudah meruap dan ia adalah pelarut organik yang sangat baik. Kegunaan alkohol ni apa? Yang pertama, di dalam minyak wangi. Okey, alkohol diletakkan di dalam minyak wangi. Sebab apa? Sebab tadi kita dah bagi tahu dia mudah meruap. Okey, mudah meruap dan juga mudahlah kita mencium haruman ataupun bauan tadi. Okey, sebab dia meruap. Yang kedua ialah antiseptik. Alright, antiseptik. So, dia dapat membunuh hampir 99% mikroorganisma seperti apa? Virus dan juga bakteria. Di sebelah kanan ni apa? Cuba pelajar tengok. Ya, ini adalah hand sanitizer. Okey, semasa pandemik COVID-19 ni kita banyak menggunakan hand sanitizer bukan? Okey, so apakah hand sanitizer yang baik ataupun yang bagus? Hand sanitizer yang bagus apabila ianya mempunyai ataupun mengandungi lebih 70% alkohol di dalamnya. Itulah hand sanitizer yang bagus. Okey, cuba tengok Aina ni dia terkena cat. Okey, dia cuba basuh dengan air tapi tak tanggal. Okey, masih lagi ada cat di tangan Aina. Apa yang patut dia buat? Aina mesti pergi beli terpentin. Okey, terpentin untuk apa? Untuk tanggalkan kotoran cat tadi. Okey, biasanya cat minyak lah. Cat minyak yang tak boleh dicuci dengan air. So, terpentin digunakan untuk menanggalkan kotoran cat dan juga sebagai pencair cat. Okey, di sebelah kanan ni ini adalah contoh terpentin Seterusnya kita tengok aseton. Aseton ni dikenali sebagai apa? Nail polish remover. Okey, iaitu menghilangkan varnish kuku. Okey, yang perempuan suka sangat guna varnish kan? So, nak hilangkan, dia gunalah ni, aseton. Okey, ini adalah aseton. Seterusnya ialah kerosin. Pelarut bukan air yang seterusnya adalah kerosin. Apa nama lain bagi kerosin? Ada tak pelajar tahu? Nama lainnya ialah minyak tanah. Okey, digunakan di dalam lampu sebagai minyak lampu lah. Dan kerosin untuk kegunaan jet. Ya, ada juga kerosin untuk kegunaan jet, tetapi ianya telah ditambah baik daripada kerosin biasa dan dikelaskan kepada kerosin tanpa pelambam. Okey, kerosin tanpa pelambam nama dia ialah jet A1 dan juga kerosin campuran nafta iaitu jet B. Okey, itu sahaja di antara pelarut bukan air yang kita belajar pada hari ini. Ada banyak lagi pelarut bukan air yang lain. Cikgu harap semua pelajar faham dengan video PDPC cikgu pada kali ini. Semoga video-video ini bermanfaat dan teruskan belajar. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.